Sarawak pula kita bersama dengan Damia Cassandra Manja. Teruskan Damia. Baik, terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Di Bintangun, seramai 42 penumpang bas ekspres mengalami detik cemas apabila kenderaan tersebut bertembung dengan sebuah lori membawa muatan sampah di kilometer 9.6 Jalan Kelupu pada sekitar 9.20 minit malam tadi. Akibat daripada pelanggaran itu, lori sampah terbalik di bahu jalan, namun kedua-dua pemandu bas dan lori mengalami kecederaan ringan, manakala kesemua penumpang selamat termasuk 3 orang kelindan lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Menurut jurucakap bomba, tiada gerak kerja penyelamat dijalankan kecuali kerja-kerja membersih kawasan kemalangan dan membuang serpihan kaca yang bertaburan di atas jalan raya. Manakala Ketua Polis Daerah Maradong DSP Muhammad Hafifi Muhammad Salim, bas tersebut sedang dalam perjalanan dari Kuching menuju Sibu, Bintulu dan Miri. Siasatan awal mendapati lori sampah itu sedang berhenti di tepi jalan untuk menunggu 3 pekerja memunggah sampah daripada tong sampah ke dalam lori sebelum lori itu dirempuh. Yayasan Anti Rasuah Malaysia YARM kini memfokus terhadap usaha mendekati golongan belia bagi membanteras rasuah dalam kalangan rakyat. Menurut Presiden YAM Datuk Seri Zakaria Jaafar, statistik Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada tahun 2013 hingga 2015 telah menunjukkan 55% daripada 1,902 tangkapan berkaitan kes rasuah melibatkan golongan belia berumur 40 tahun ke bawah. Selain mendekati golongan belia, YAM turut menggalak penyertaan orang ramai untuk sama-sama mendidik masyarakat tentang gejala rasuah serta menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa. Setakat ini, YAM yang bertindak sebagai badan bukan kerajaan yang membantu SPRM dalam kempen anti rasuah sejak mula beroperasi pada tahun 2014, kini mempunyai lebih 5,000 orang ahli di seluruh negara dan berhasrat untuk mempertingkatkan jumlah keahliannya. Datuk Seri Zakaria memberitahu demikian dalam sidang media selepas mesyuarat pertama bagi YAM Cawangan Sarawak di Ibu Pejabat SPRM Negeri Sarawak, Kuching. Turut hadir pengurusi YAM Cawangan Sarawak Muhammad Faizal Amiruddin. Kementerian Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti menyasarkan kehadiran seramai 6,000 pengunjung bagi penganjuran sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak 2016 yang akan berlangsung pada 5 November depan di Stadium Perpaduan Petrajaya di Kuching. Menterinya Datuk Fatimah Abdullah berkata sambutan tahun ini bertemakan Sarawak Women Education Shaping Mind, Body and Spirit sebagai usaha menghargai pengorbanan dan sumbangan wanita dalam aspek pendidikan di negeri ini sama ada secara formal maupun tidak formal. When we pick this theme, Sarawak Women in Education, we want to actually highlight women who has contributed in shaping shaping the mind, body and spirit of our people. Beliau bercakap demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Induk Hari Wanita 2016 di Wisma Wanita Kuching. Dijangka hadir Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem dan isteri Datuk Patinggi Datuk Amar Jamilah Anu yang seterusnya akan melancarkan buku berjudul Sarawak Women Education Shaping Mind, Body and Spirit selain menyampaikan 6 anugerah khas untuk golongan wanita yang telah terpilih. 6 anugerah itu, Anugerah Datuk Patinggi Laila Taib, Anugerah Ketua Menteri Penggiat Sosial Wanita, Anugerah Ketua Menteri Usahawanan Wanita, Anugerah Kepimpinan Wanita, Anugerah Pencapaian Khas dalam Bidang Pendidikan dan Anugerah Pertubuhan Wanita Cemerlang. Pengisian lain antaranya penyertaan 60 gerai jualan makanan dan minuman, pemeriksaan pap smear dan pemeriksaan kesihatan percuma oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN selain seminar kepimpinan wanita. Pemerkasaan bahasa Malaysia mampu menyumbang ke arah kemajuan serta memberi faedah kepada semua. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Nopeng berkata ini terutamanya apabila orang luar seperti dari negara maju berkunjung ke negeri ini seterusnya mempelajari bahasa Malaysia bagi keperluan urusan setempat. Datuk Amar Abang Johari mengambil contoh seperti negara China yang menyaksikan ramai yang mempelajari bahasa Mandarin bagi tujuan perniagaan kerana kemajuan perdagangannya. Jelas beliau, sekiranya ramai yang berurusan dalam bahasa Malaysia misalnya, maka secara tidak langsung ia akan menyumbang kepada peningkatan produktiviti sekaligus membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada penduduk setempat. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perasmian Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak di Kuching. Dalam majlis itu, beliau memuji usaha Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sarawak yang telah banyak menyumbang ke arah pembangunan bahasa di negeri ini, terutamanya melalui penghasilan kamus bahasa ibunda bagi tujuan rujukan.
Bulan Bahasa yang bertemakan Satu Bahasa, Satu Jiwa, Satu Bangsa menyediakan pelbagai aktiviti, antaranya pertandingan syair, puisi, forum dan bergendang sehingga penghujung Oktober ini. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan.